Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Jadi bagi memulakan kelas kita, saya mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang hadir ke kelas pada tengah hari ini. Jadi sebenarnya saya mengharapkan penglibatan yang lagi ramai, terutama untuk ajar kelas hadapan ataupun yang berkemampuan lah untuk masuk ke kelas saya. Sebabnya untuk tajuk kali ini saya insyaAllah saya akan masuk ke topik untuk pengaturcaraan lah. Cuma kalau saya tengok pada jumlah penglibatan dalam ni memang macam agak kurang memuaskan lah, tapi tak apalah. Mana yang ada kita mulakan dulu. Okey. Jadi okey, untuk reka bentuk elektronik hari ini saya nak masuk ke bab yang 6. 6 ni 2.4.6 menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Kalau sebelum ni kita dah belajar menghasilkan lakaran. Reka bentuk litar elektronik. Untuk hari ini, kalau diikutkan hari ini saya nak menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output serta yang inilah membina litar input dan membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Kalau ikutkan hari ini saya nak kalau sempat saya nak cover untuk 2 subtopik lah. InsyaAllah kalau harap sempat lah. Okey, sekejap Okey, jadi kita teruskan menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Okey. Sorry, ada gangguan sikit. Okey, terlebih dahulu ingin saya maklumkan kepada kamu untuk pengaturcaraan ni kita akan menggunakan pengaturcaraan papan litar Arduino. Arduino. Papan litar Arduino yang seperti yang kamu tengok dalam gambar rajah ni lah. Arduino Uno. Sebab apa saya lebih menggunakan Arduino? Okey, kita tengok Arduino adalah platform elektronik sumber terbuka ataupun kalau kamu biasa dengar istilah open source. Open source ni sumber terbuka. Bila sumber terbuka ni bermakna dia adalah percuma lah. Tapi jangan salah sangka pula bukannya dia punya hardware yang percuma, tetapi dia punya software ataupun coding yang diperlukan lah. Dia adalah percuma. Kalau nak mungkin yang papan litar mikropengawal yang lain mungkin ada, tetapi
lebih kepada berbayar lah. Okay. Berdasarkan penguasaan penelitian. Okey, ia bertujuan untuk sesiapa sahaja yang membuat projek interaktif. Okey. Secara ringkasnya, Arduino ni telah dicipta pada tahun 2005, tak salah saya. Okay, 2005 dia dicipta oleh dua orang pemuda. Saya tak ingat nama dia. Tapi orang Itali. Sebab itu kalau kamu perasan dia ada tulis Uno ni. Uno ni adalah dari kata Latin yang bermaksud satu. Okay, dari Itali. Sebab apa dia cipta Arduino? Okay, sebabnya kalau dulu lebih kurang 20 tahun dulu, 15 ke 20 tahun dululah. Kalau nak belajar pengaturcaraan ni, biasanya hanya orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang tertentu yang boleh belajar pengaturcaraan. Okay, orang yang macam mana? Okay, orang yang dia ambil jurusan contoh macam elektronik ke, elektronik pengaturcaraan ke, jurutera software ke, komputer ke, banyak lagi lah. Tetapi dia hanya terhad kepada pelajar-pelajar yang berada di universiti. Okay. Bila dua orang ni, dia fikirkan kenapa tidak cipta satu sistem, satu perkakasan yang membolehkan semua orang belajar pengaturcaraan. Dia tak kisah, maknanya tukang masak pun boleh, tukang jahit pun boleh, tukang kebun pun boleh. Orang yang tak ada background, knowledge pasal pengaturcaraan, pasal komputer pun boleh belajar. Boleh belajar maksudnya boleh belajar secara terbuka dan tidak perlu untuk masuk masuk belajar secara formal. Okay. Contohnya macam belajar sebabnya kalau pengaturcaraan ni, kalau dulu hanya berada di universiti ataupun pengajian tinggi, institut pengajian tinggi. Institut pengajian tinggi, contoh diploma atau ijazah. Tapi sekarang ni kamu bermula dari tingkatan 2 dah belajar. Okay. Dan sebenarnya kalau mengikut ke kita punya kurikulum pendidikan, belajar dari darjah 4. Seawal umur darjah 4 dah belajar mengenai pengaturcaraan. Maknanya memang dia panggil, memang seawal lah. Dan boleh dipelajari oleh semua orang. Itulah maknanya, itulah yang dikehendaki oleh pencipta ni lah. Dia nak buat supaya semua orang boleh belajar pengaturcaraan. Contoh macam kamu dengan motor, Air Asia, everyone can fly. Air Asia ditubuhkan sebab apa? Sebab untuk ni lah, untuk memberi peluang kepada semua orang merasa naik kapal terbang. Macam ni lah juga Arduino. Okay. Kita tengok kepada papan litar Arduino ni. Okay, secara asasnya dia terbahagi kepada 3 bahagian lah. Okay. Bahagian bekalan kuasa. Lepas tu IO port. IO port ni input output port sini, dan input analog kat sini. Okay. Kamu akan jumpa papan litar Arduino. Papan litar Arduino secara asasnya macam ni lah. Dan ada satu lagi papan litar yang nanti kemungkinan nantilah saya akan tunjukkan yang macam mana tengah dia. Okay, yang ni ini adalah chip mikro pengawal. Okay.
Dan papan litar Arduino ni dia menggunakan chip mikro pengawal Atmega 328. Bermakna chip ni kalau rosak dia boleh ganti. Secara ringkasnya sebenarnya chip inilah yang memproses semua. Tetapi kenapa dia ada macam pin macam ni? Ini adalah untuk memudahkan. Kaki-kaki pin ni sebenarnya mewakili kaki-kaki pin yang berada pada chip ini. Kalau kamu nampak sini ada kaki pin ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ni kat sini lah, mewakili sini. Okey, belah sini pun sama. Dia macam ni. Okey. Okey, kita tengok dulu. Ini jack kuasa. Jack kuasa ni digunakan untuk sambungan kuasa ke papan serasi Arduino Uno. Voltan masukan yang dicadangkan 7 sehingga 12 volt. Dan kalau tak boleh 7 pun biasanya kita gunakan 6 lah, 6 volt. Jangan bekalkan ataupun gunakan kuasa yang kurang daripada 5 volt. Apa akan jadi kalau kurang daripada 5 volt? Kita punya litar ni mungkin akan bermasalah lah. Jadi daripada bateri kita cocok kat sini. Yang ni bekalan kuasa. Bekalan kuasa kalau kamu pastikan kalau kamu lihat kat sini dia ada 5 volt. 5 volt, 3.3 volt dan GND. GND ni adalah negatif lah. Dan yang kalau pin ini dia bekalkan 5 volt iaitu voltan maksimum lah. Kalau cocok kat sini dia bekalkan 3.3 volt. Kalau cocokkan GND ni, bila bekalkan GND ni, dia bekalkan berapa volt? Cuba kamu fikirkan nanti. Berapa volt? Digunakan untuk memberi kuasa kepada litar luaran. Vin. VIN ni, Vin, voltan in adalah pin untuk voltan masukan. Voltan masukan yang dicadangkan 7 sehingga 12 volt. Maknanya voltan yang di luar lah. Selain daripada sini, kita juga boleh masuk ke sini lah. Membekalkan kuasa kat sini. Vin. Ini input analog. Analog input terdapat 6 pin. Analog input ada 6 pin. Kamu kena ingat lah, ini hanyalah input analog. Dia dah khusus. Daripada atasnya AO, A1, A2, A3, A4, A5. Itu saya dah terangkan apa dia analog, apa dia digital. Apa dia input, apa dia output. Ini hanyalah untuk analog input. Dan belah sini yang kita akan gunakan lah. Untuk belah sini daripada 0 sampai 13 ni. Kenapa saya tak masukkan GND? Sebab GND ni tergolong dalam bekalan kuasa lah. Kalau kamu tengok GND ada 3, 1, 2 dan 3. Tapi 0 sehingga 13 ada 14 pin kat sini. Dia adalah pin input output digital. Kalau kat sini input analog. Satu je. Output analog mana? Nanti saya akan terangkan lah. Dia hanya input analog. Kalau kat sini dia ada input output digital. Input dan output digital. Maksudnya untuk digital kita pakai dekat pin kat sini. 0 sehingga 13 ni. Tak kira input ke output. Boleh yang sama. Cumanya kamu janganlah pakai contoh. Kalau kamu guna pin 8 sebagai digital input, kamu guna pin 8 juga untuk digital output. Tak boleh lah. Sama macam tu. Maksudnya yang kita boleh gunakan daripada 0 sampai 13 ni. Itu untuk digital input output. Untuk analog output pula. Analog output ni biasanya kita namakan sebagai PWM lah. Kalau nak gunakan PWM kat sini dia kata
pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Okay, kamu tengok kat sini ada pin 3 ni dia ada macam simbol, dia ada simbol sikit lah. Saya cuba zoom. Okay, kalau kamu perhatikan kat sini pin 3 ni ada simbol ni. Simbol macam ulat apa. 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Okay, apa dia PWM ni? Okay, PWM adalah Pulse Width Modulation. Okay, maknanya kita boleh kawal. Okay, kalau digital hanyalah dia ada dua nilai saja. Nilai kosong dan nilai 1. Tapi kalau PWM ni kita boleh buat tetapan berapa yang kita nak contoh sebagai contoh macam kalau kita nak buat LED menyala. Okey, kita nak buat dia malap, sederhana, lepas tu terang. Kita gunakan pin PWM ni. Okey. Ni butang reset ni tak digunakan sangat. Okay, dan yang terakhir ni adalah port USB. USB ni adalah untuk papan ni berkomunikasi dengan komputer dan untuk memuat naik program. Maknanya bila kamu buat dalam komputer untuk upload, kamu sambungkan pada port USB ni lah. Okay. Dan juga port ni boleh digunakan untuk membekalkan kuasa kepada papan serasi Arduino Uno. Dengan syarat voltan masukan adalah 5 volt sahaja. Maksudnya voltan tak boleh kurang daripada 5 volt. Okay. Contohnya kamu gunakan power bank. Power bank boleh. Power bank boleh guna untuk kamu gunakan power bank. Kalau kamu tak ada bateri, boleh cocok pada USB port ni untuk menghidupkan papan litar Arduino Uno. Okey, untuk kita tengok sedikit mengenai teori pengaturcaraan ni. Okay, perisian Arduino menggunakan bahasa pengaturcaraan C atau C++ dengan sokongan fungsi dan libraries yang telah disediakan oleh Arduino Uno. Okay, kalau nak buka website dia www.arduino.cc. Okay, setiap program Arduino mesti mempunyai sekurang-kurangnya 2 fungsi program yang wajib. Okay, ni yang pertama setup. Okay, fungsi pertama yang akan dibuat oleh program Arduino. Di dalam fungsi ini juga keperluan seperti initialize perlu diletak, hanya akan run sekali saja sebaik program berjalan. Okay, dipendekkan, setup ni maknanya kita bagi tahu, kita nyatakan sekali saja. Kita tak perlu buat pengulangan. Contoh, macam kita nak bagi tahu pin 13 output sekali je. Maknanya selepas ni dah tak perlu bagi tahu pula. Tak perlu kita nyatakan lagi pin 13 tu sebagai output. Kalau setup ni sekali saja. Maksudnya dia dah tak ada pengulangan. Okey, loop. Loop ni lah tempat untuk buat kerja yang berulang-ulang. Mempunyai sebarang bentuk program yang akan run secara berulang. Sebarang program di dalam loop ini akan diulang ataupun akan run secara berulang sehingga program tamat. Bila program tamat? Okey, bila papan litar kita tu dah habis kuasa ataupun kita yang buat pengaturcaraan lah, kita tetapkan macam mana. Okey, nanti kita akan tengoklah. Okey, ini adalah ini dipanggil paparan IDE. Okay. Arduino IDE lah. Kalau kamu tengok yang dia kat sini, dia ada void setup dan dia ada void loop. Dan kalau kamu pergi, okey, yang ni kalau kamu tengok Arduino 1.6.7 ni yang dah lama. Kalau kamu pergi kepada website arduino.cc tu, dia ada yang terbaru, saya tak ingat berapa, 1.8 berapa lah kot. Tapi secara asasnya dia akan ada void setup, lepas tu ada buka kurung, ada
buka kurungan, tutup kurungan, lepas tu ada semicolon ni, buka dan tutup. Dia mesti ada buka, mesti ada tutup. Okay. Kalau ada buka saja, nanti pengaturcaraan kita akan bermasalah. Okay, yang ni put your setup code here to run once. Maksudnya kita tulis pengaturcaraan kita di sini. Okay, antara dua ni. Antara dua semicolon ni. Okay, buka dan tutup. Okay, maknanya kita punya microcontroller dia akan baca kat sini lah, yang dalam ni je. Okay, yang luar tu dia abaikan. Dia kata hanya satu saja, dia buka saja, tak ada tutup, dia tak boleh nak baca. Dia umpama macam ni lah, umpama air dalam botol tu kita terlupa tutup dia punya lubang bawah sekali tu. Dia jadi air tu akan botol balik je. Ya. Okey. Ini void loop sama juga macam void setup. Ya. Keadaan dia sama, cuma yang ni loop. Okey, kalau kamu perhatikan yang dekat sini, dia ada warna-warna lah. Okey, macam void setup, dia warna dia bukan warna hitam saja. Dia ada warna lain. Okey, maknanya kalau kamu tersalah je, dia hanya jadi warna hitam saja. Ya. Okey. Nanti kita tengoklah. Saya akan ajar slow-slow lah. Kalau boleh kamu dapat sedikit lah. Ya. Okey. Sinteks. Apa dia sinteks ni? Salah satu ilmu terpenting di dalam bahasa pengaturcaraan C adalah format penulisan. Okey, format penulisan ni lah. Ya. Format penulisan pada IDE ni. Ya. Okey. Berikut adalah beberapa format sinteks yang penting di dalam bahasa pengaturcaraan Arduino IDE. Okey, kalau kamu perasan ni ada dua palang ni. Okey. Selepas pada dua palang ni, kita boleh tulis nota. Okey, kamu perhatikan sini. Okey, yang ini dua palang ni. Bila kamu type dua palang ni, perkataan yang kamu tulis selepas ni dia akan warna dia bukan warna hitam. Ya, warna macam warna kelabu sikit. Okey. Dan ini sebagai catatan nota kita lah. Kita nak tulis apa-apa nota terpulang lah. Dan untuk nota ni kita boleh buat bahasa apa-apa pun. Ya? Bahasa Melayu ke, ya? Selain pada bahasa Inggeris. Ya? Okay. Dan ini hanya sebaris saja. Ya? Okey. Berguna untuk tulis nota, untuk kefahaman sendiri. Hanya perlu letak 2 slash dan semua perkara sehingga hujung tidak akan termasuk dalam program. Maknanya start daripada sini sampailah hujung entah mana-mana, infinity. Ya. Okey, kamu boleh tulis. Okey. Okey, ini kalau untuk sebaris. Kalau kita nak buat seterusnya macam buat karangan. Macam ni. Kita gunakan simbol ni. Okey. Slash bintang slash. Okey. Maksudnya slash bintang, kamu type berjela-jela buat karangan lah apa semua. Lepas tu tutup dia kamu buat bintang slash. Ni dia bagi tahu komen banyak baris. Okey. Sering digunakan jika mahu menulis nota yang panjang lah. Ya. Maknanya kita nak, contoh kalau kita buat projek, kita nak buat pengenalan. Biasanya kita buat belah atas ni lah. Ya. Okey, contoh kita nak bagi tahu apa projek kita ni. Okay, kita buat macam ni lah. Slash bintang, tulis apa ni, lepas tu hujung ni bintang slash. Okay, dia akan jadi ni lah. Dia akan tak kacau dalam pengaturcaraan kita. Okay, yang ni curly bracket. Yang saya kata tadi lah, curly bracket yang ni. Ya, ini curly bracket. Okay. Digunakan untuk setiap permulaan program dan diikuti penutupnya di akhir program. Ya, mesti ada buka dan tutup. Okey. Cumanya sekarang ni kalau kamu buat curly bracket, kamu buka, kamu enter, dia automatik dia akan keluar yang penutup. Ya. Okey. Ni koma bertitik. Okey, koma bertitik ni yang ni sangat penting. Setiap baris program perlu diletakkan koma bertitik. Jika kehilangan
satu antara koma ke titik ke akan menyebabkan kegagalan untuk compile. Okey, maksudnya di sini ya. Okey, andai katalah kamu buat satu pengaturcaraan kat sini. Okey. Lepas tu hujung dia kamu letak koma titik. Kalau yang ni koma titik lah. Titik koma. Yang ni titik bertindih kan. Okey. Kalau kamu nak buat untuk pengaturcaraan, kamu kena buat titik koma. Ya, koma bertitik ni. Kalau tidak, dia tak boleh nak compile. Compile ni maknanya komputer akan dia baca satu baris sampailah tutup ni. Bila dia baca satu baris, pak, okey, dia akan jadi error nanti. Ya, okey. Kita tengok fungsi digital pula. Okey, yang ni saya tunjukkan secara asas yang simple lah. Dia patutnya ada banyak lagi. Tapi ni yang biasa yang kamu akan jumpa lah, insyaAllah selepas ni dan akan datang lah. InsyaAllah kalau kamu masuk belajar ke peringkat yang lagi tinggi pun, benda yang sama kamu akan jumpa. Okay, digital. Okay, pin mode. Yang pin mode, okay, kita buat kurungan. Okay, kita bagi tahu kaki pin berapa. Contoh kalau digital kamu ingat tadi digital dia ada 0 sampai 13. Okay, ni mode dia. Okay, mode dia apa? Mode dia sama ada high atau low. High ni maknanya 1 ataupun on. Low ni 0 ataupun off. High ni 5 volt, low ni 0 volt. Okay. Digunakan untuk menetapkan mode pin. Okay, nombor pin yang ingin digunakan dari 0 hingga 19. Ni dia kata 0 hingga 19. Okay. Analog 0 hingga 5 adalah 14 hingga 19. Maknanya 0 sehingga 13 lah. Okay. Tapi kamu abaikan yang ni. Yang ni sebab nanti takut pening pula nanti. Kamu hanya buat 0 sehingga 13. Okay. Untuk digital. Untuk digital. Ni kalau analog. Mode boleh sama ada input atau output. Kat mode ni lah yang kamu tadi saya kata mode ni high dengan low, silap. Yang ni untuk digital ni kita bagi tahu dia input atau output. Okey, contohnya untuk penyataan kita nak tetapkan LED. Okey. LED biasanya output. Output dan LED tu kita nak guna on off saja. Okay, jadi kita gunakan fungsi digital. Jadi kita tulis pin mode, kaki berapa, pin berapa kita nak gunakan, contoh pin 13. Okay, mode dia ni maknanya LED tu sebagai input atau output. Jadi LED kita adalah output. Dan kaki pin tu dia mengesan yang pin 13 ni sebagai output. Dia bukannya mengesan pin 13 tu ada LED. Dia tak tahu pun LED ke apa ke, cuma yang dia tahu pin 13 tu output. Itu dia. Okey, untuk digital write, okay, setelah pin telah ditetapkan, ditetapkan kat sinilah. Yang ini biasanya kita tetapkan pada void setup. Pada void setup ni. Kat sini je. Pada sini void setup. Kalau sini void loop. Digital write ni kita letak pada void loop. Tengok. Setelah pin telah ditetapkan sebagai output, boleh ditetapkan yang ini baru nilai dia, high ataupun low. Okay. Pin ni maknanya kalau kita buat pin ni pin 13, sini mesti pin 13. Kita jangan buat pin sini 13, yang ni kita buat 12 pula. Memang tak akan jadi. Sebab dia pening. Okay. Dia bekalkan, dia dah tahu pin 13 sebagai output. Lepas tu dia nak bekalkan voltan 5 volt. Okay, dekat pin 13 lah juga. Okay. Ni tulis di dalam void loop. Okay, yang ini dalam void setup. Okay. Tadi digital write. Okay, ini tadi untuk output. Sorry. Okay, kalau write ni, kamu ingat digital write. Write ni biasanya output lah. Okay,
dia ada dua keadaan, satu digital write dan satu digital read. Digital read ni adalah input. Input. Jangan apa dia input? Okey, contoh kamu ingat read. Read ni kita baca. Baca apa yang masuk. Okey, jadi digital read ni adalah untuk komponen input. Okey. Jelas ya? Okay, ni variable. Variable ni adalah untuk kita terbagi tetapan lah. Okay, dia ada integer. Sering digunakan untuk menyimpan nombor dalam 2 byte. Okay, 16 bit lah. Tidak mempunyai tempat perpuluhan dan akan menyimpan nilai antara negatif 32,768 hingga 32,767. Ya. 2 kuasa 8. Sorry. Dia ini dia punya bahasa lah. Ini untuk kamu punya info lah ya. Okay, float ni digunakan untuk matematik nombor perpuluhan lah. Mengambil 4 byte, 32 bit RAM dan mempunyai jumlah antara inilah. Okay, ni untuk info lah. Kamu tak ingat pun tak apa. Untuk informasi kepada kamu lah ya. Okey, contoh ni operator perbandingan equal to. Ni nanti insya-Allah kita akan jumpa. Equal to contoh. Okay. 12 equal to 10 adalah salah atau 12 equal to 12 adalah betul. Ni penyataan lah. Ya. Okey. Ni not equal to maksudnya tidak sama dengan. Yang ni sama dengan 12 sama dengan 10 adalah salah. Okay. Ataupun 12 sama dengan 12 adalah betul. Dia ada perbandingan. Operator perbandingan. Okay. Yang ni bahasa dia. Bahasa pengacaraan ni lah. Okay. Not equal to 12 tidak sama dengan 10 adalah betul. Atau 12 tidak sama dengan 12 adalah salah. Ini okey, seterusnya kurang daripada. Contohnya 12 kurang daripada 10 adalah salah atau 12 kurang daripada 12 adalah salah atau 12 kurang daripada 14 adalah betul. Yang ni kalau kamu tengok dia adalah persamaan matematik. Sebab itu untuk pengacaraan ni dia kadang-kadang dia perlu ada ilmu dalam matematik sikit. Okey, yang ni besar daripada 12 besar daripada 10 adalah betul atau 12 besar daripada 12 adalah salah atau 12 besar daripada 14 adalah salah. Okay, kalau dalam istilah bahasa pengacaraan dia ada if else. If else. Yang ni lah if else. Yang ni equal to, not equal to. Ini okey. Struktur kawalan. Okay, kalau tadi operator perbandingan, yang ni struktur kawalan. Okay. Digunakan bersama dengan struktur operator, diuji sama ada keadaan tersebut telah tiba. Okay, lakukan sesuatu, digunakan bersama struktur operator. Diuji sama ada keadaan tersebut telah tiba, lakukan sesuatu. Walau bagaimanapun, jika keadaan sebaliknya, buat benda lain. Okey, kita tengok. Okey, ni format. Jadi mesti kamu tengok ni ya, format if. Yang ni if saja. Okey, if apa-apa variable yang lagi besar daripada 50, dia akan buat sesuatu. Contoh macam ni ya. If X besar daripada 120, digital write LED pin. Okey, ini dia dah state. Okey, dia dah bagi tahu pinnya ni adalah LED pin lah. Okey, supaya high. Okey, ataupun if X lagi besar pada 120, digital write LED pin high. Ini satu. Okey, ini kalau kamu tengok dia tulis macam ni ya. Betul. If X, okey. Dan dia dah kata apa-apa variable yang lagi besar pada 50. Okey. Semua adalah betul. Maknanya apa-apa variable yang besar daripada 50, dia akan buat sesuatu.
Jadi kalau variable ni nilai dia kurang pada 50, dia tak buat apa-apa lah. Okay. Yang ni if dan else pula. Okay, if dan else. Ni jika variable ni kecil daripada 500, dia akan buat sesuatu. Jika tidak, dia buat benda lain. Yang ni dia buat benda lain. Maknanya contoh kod variable ni kalau kecil daripada 500, dia kena LED merah menyala. Okay. Jika tidak, LED hijau menyala. Dia macam tu. Okay, itu dia if else. Kalau yang ni if saja. Okay, contoh Okay, contoh kalau 2.4/6 ni kita kamu kena tulis. Tulis bahasa pengatur caraan berdasarkan litar input dan litar output. Okay, kalau sebelum ni saya dah tunjuk contoh lakaran untuk buat litar input. Okay, ni input dan ini adalah output. Okay, input dia adalah push button push button. Okay, output dia adalah LED. Okay, jadi kalau ada kat sini dia ada perbandingan lah. Okay, jadi maksudnya apa yang perlu saya buat, jika saya tekan push button, LED ni akan jadi sekian-sekian. Jika tak, LED ni jadi benda lain. Okay. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Ini dia punya okay, ini dia punya bahasa dia lah. Kamu boleh contoh bahasa pengatur caraan dia. Okay, pin mode 2 input. Ini adalah ni tadi. Apa ni? Push button. Okay. Pin mode 13. 13 ni output. Okay, ini adalah LED. Okay. Sekarang ni kita nak buat jika sebelum tu kita initial dia. Okay, macam ni saya initialkan sensor sama dengan digital read. Okay, pin 2. Okay. Jika sensor sama dengan high. Maksudnya jika sensor ni LED Pak, sorry. Switch tadi. Jika switch sama dengan high. High ni maksudnya ditekan dah. High. LED akan menyala. High ni maksudnya 1. Okay. Maknanya LED akan dibekalkan dengan voltan 5 volt. Jika tidak, maksudnya jika saya tak tekan, jika tak tekan push button ni, LED akan low. Jadi bila kamu tekan, dia akan menyala, lepas padam. Itu dia perbandingan. Okay. Jadi itu untuk pengaturcaraan. Okay, saya akan tunjukkan contoh selepas ini macam mana contoh nak menulis pengaturcaraan dan membuat litar simulasi. Okay. Sebelum tu dia ada penerangan kat sini Okay. Yang ini adalah tetapkan 2 pin sebagai input dan pin 13 sebagai output. Okay, ini input dan ini output. Okay. Litar dia tak tahu pin ni adalah LED, LED ini adalah switch, tak tahu. Kita hanya tetapkan saja ni input atau output. Okay, yang ni kita tetapkan variable sensor sebagai bacaan digital dari pin nombor 2. Maknanya kita tetapkan sensor. Okay. Kamu mesti ingat switch tu. Switch tu kita boleh tetapkan sebagai variable sensor. Okay. Kalau kita gantikan switch tu sebagai kepada LDR, sensor cahaya tu boleh juga sama, sebab dia hanya baca dia sebagai adalah input. Okay. Jika variable sensor adalah high, nyalakan LED. Okay. Jika sebaliknya, LED akan padam. Itu dia punya cerita dia, kisah dia untuk ni lah.
Sebab tu dia kata bahasa pengaturcaraan. Ini cerita dia. Cerita dia kita nak suruh litar kita, okey, kalau kita tekan dia menyala, kalau kita tak tekan dia padam. Ini dia punya kisah dia. Okey, jadi kita akan pergi kepada saya akan tunjukkan lah, saya akan ambil masa 5 ke 10 minit untuk tunjuk kepada membina litar simulasi yang berfungsi. Okey. Sebab apa? Sebab kita dah belajar mengenai pengaturcaraan mudah. Okey, nanti saya akan bagikan kamu latihan lah. Latihan dan sedikit pengujian untuk kamu buat. Menulis pengaturcaraan mudah ni. Okay. Membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okey. Okey, untuk membina litar simulasi ni saya akan gunakan tinkercad.com. Secara cepat Okay, ini paparan dia, paparan kosong ni. Kat sinilah nanti kamu akan buat litar kamu. Okay, kalau kat tepi ni kamu dapat lihat banyak komponen-komponen elektronik. Okay, ini ada komponen basic, ada juga komponen yang ni lah, yang lagi detail. Okay, mula kita ambil papan Arduino Uno ni. Okay, kita klik, kita drag, kita letak di tengah-tengah ni. Okay, sekarang ni saya nak buat tutorial untuk LED berkelip. Untuk LED berkelip dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan mudah. Maknanya saya type. Okay. Untuk LED berkelip ni, apa yang perlu saya ada adalah ni papan litar lah. Papan litar Arduino. Kalau kamu dapat tengok kat sini. Okay. Di sini dia ada simbol maknanya untuk kuasa lah. Okay, papan litar dan LED. Okay, saya drag LED ni. Okay. LED ni saya buat, saya nak tukar warna kuning. Contoh. Okay, lepas tu saya nak buat penyambungan. Okay, penyambungan dia untuk saya, okay, LED dia ada kaki cathode dan anode. Okay, cathode ni adalah negatif. Okay, anode adalah positif. Okay, cathode kamu klik sekali dan kamu perlu pergi pada GND lah. Sama ada GND sini, kalau sini jauh sangat, sini atau sini. Okay, GND. Biasanya wire untuk GND ni warna hitam. Okay, saya tukarlah warna hitam. Okay, untuk anode, anode ni adalah positif. Anode ni kita pergi ke kaki pin. Okay, saya pergi ke pin 8. Dan biasanya untuk positif saya suka gunakan warna merah. Okay, jadi sambungan dia, sambungan litar. Untuk pengaturcaraan, okay, kalau kamu tekan memang ini. Okay, untuk Tinkercad ni dia ada blok. Ini pengaturcaraan blok. Okay, dan teks. Ini pengaturcaraan teks. Okay. Okay. Dia yang mudah memang blok lah. Tapi sebab sekarang ni kita cuba belajar yang teks lah. Okay. Saya delete semua ni. Okay, saya nak buat satu persatu. Kamu tengok Okay. Mula-mula kita buat void setup. Okay. Void setup, buka kurungan, tutup kurungan. Okay, jangan lupa pada curly. Curly bracket ni. Okay. Untuk selamat, kamu buat curly bracket, buka, enter, kamu buat tutup. Okay. Selepas curly bracket ni, kamu bolehlah tulis. Sama ada kamu nak buat sini ke ataupun kamu nak buat bawah ke. Okay, kita pulang. Okay, enter lagi. Okay. Dah buat void setup. Void
Cikgu Sandi, Dulu. sorry. Ya saya. Boleh zoom tak? Teks. Tak jelas. Oh, teks ni. Mana pula untuk besarkan dia ni. Oh, okey. Sekejap ya. Okey. Boleh tak? Nampak? Okey. Ini buat loop. Okey, sekejap ya. Saya cuba buat. Sekejap. Sekejap. Okey, boleh nampak tak? Okey, nampak. Okey, ya. Alright, sekejap. Okey, sikit je lagi saya nak tunjuk ni. Okey, void loop. Okey. Sekejap, mana pula benda ni. Okey, kedua kali. Okey, di bracket. Okey, tutup. Okey. Right. Jadi okey. Jadi saya nak buat tetapan ya, tetapan pin mode. Okey. Okey. Dia macam ni. Ya. Dalam ni lah saya akan beritahu pin mode saya. Okey, kat sini saya gunakan pin 8. Ya. Okey, ni pin mode 8. Ya. Pin mode 8. Okey. Macam yang kamu ingat tadi, kalau untuk buat setup kita tetapkan ini adalah input atau output. Okey, untuk LED biasanya output ya, output. Okey. Okey, jadi saya nak buat LED menyala dulu. Okey, jadi ini adalah digital right. Okey, sebab apa digital right? Sebabnya output. Kalau input digital read. Okey. Okey, digital right 8 5. Okey, lepas tu saya pergi terus lah untuk berkelip. Okey, untuk berkelip ni dia bermain dengan masa. Okay, jadi untuk masa kita gunakan delay. Ya, delay 1000. Okey, kenapa saya gunakan 1000? Okey, 1000 ni 1000 milisaat bersamaan 1 saat. Okey, untuk 1000 milisaat bersamaan dengan 1 saat. Okey, digital right. Okey, 8. Okey, kalau high tadi dia on. Jadi kita nak off pula adalah low. Ya. Okay, kalau kita buat macam ni, dia akan dia tidak akan berkelip ya, sebab dia perlukan pengulangan. Okey, delay. Okey. Dah siap. Jadi saya buat
start simulation. Okey, kamu tengok kat sini. Ya. Okey, kamu boleh nampak LED berkelip. Ya. Okey, dia ada ni lah simbol simbol tanda seru ni. Okey, tanda seru ni sebab apa? Sebab saya tak menggunakan perintang. Seeloknya menggunakan perintang lah. Ya. Okey, andai kata kalau saya nak buat LED ni berkelip dengan laju. Ya, laju lagi, laju. Okey. Saya ubah tempoh ni. Kalau ni 1 saat. Okey. Jadi saya buat 500 milisaat. 500 milisaat bersamaan dengan setengah saat. Okey. Tengok ya. Okey, dia akan berkelip laju. Nampak? Ya, berkelip laju. Okey. Itu satu. Okay, andai kata ya. Sini saya buat pin 8. Tapi sini saya tukar kepada pin 13. Apa akan jadi? Okay, saya buat simulasi, start simulation. Dia tidak berkelip. Ya, sebab dia dah hantar kat sini 5 volt. 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt. Sini tak ada. Semua tak ada. Ya. Jadi kita kena pastikan ya sambungan kita punya kaki pin dan coding kita ni adalah apa ni? Bukan bersesuaian, memang betul lah ya. Betul. Okey, nanti saya akan tunjukkan insya-Allah minggu depan lah ya. Minggu depan saya akan tunjukkan beberapa tutorial sikit lagi. Okey. Ini hanyalah untuk pengenalan kepada kamu. Okey.